Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semalam kita bersama dengan dua ayat yang merupakan dua tahap pengharaman arak, bermula daripada tahap satu yang menanamkan rasa tak suka kepada perkara-perkara yang mabuk. Tak suka. Namanya arak. Arak mabuk pasal apa? Pasal dia mabuk, kata Imam Syafi'i. Arak pasal apa? Pasal dia arak diperbuat daripada tamar. Jadi pengharaman itu menurut Imam Abu Hanifah disebabkan tamar. Kemudian ramai orang yang tidak mempedulikan soal pengharaman sebab ayat tidak menjelaskan haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu. Yang pertama, sebab pengharaman arak ini disebabkan ayat yang kedua menyatakan qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Itu yang kedua. Kita dah selesai dah dua ayat yang pertama yang menanamkan pengharaman arak ini beberapa kali. Yang pertama menanamkan rasa tak suka, walaupun suka, ramai orang yang suka minum arak, tapi hadis menyebutkan, ayat menyebutkan wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'qilun. Gambaran di sana menyatakan kedatangan arak yang bermula daripada buah tamar ini bagi orang yang berakal, katanya dia merupakan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada akal, yang tak ada akal saja tidak memahami kebesaran Allah menerusi ayat ini. Satu ayat yang daripadanya menyatakan tamar itu rezeki yang baik. Yang kedua pula, manusia mengambil daripadanya untuk memabukkan. Sakaran maknanya mabuk. Kemudiannya ayat yang ketiga pula, qul fihima ismun kabirun. Tidak, itu ayat yang kedua. Ayat yang kedua datangnya wa min qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Kemudiannya pada kali ini kita pergi kepada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga makna tahap tiga pengharaman arak, iaitulah ayat berapa? Ayat di dalam surah, patut pun tak nampak pun, tak pakai filmi. Ayat yang ke berapa? Ayat surah Nisa, ayat suratul Nisa, ayat 43 daripada suratul Nisa. Allah berfirman tahap tiga ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la taqrabus salata, jangan kamu hampiri salat, wa antum sukara, sedangkan kamu sukara, orang-orang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu menyedari apa yang kamu kata, apa yang kamu ucapkan. Kita lihat tiga ayat yang datang ni berbeza antara satu dengan lain. Pertama diturunkan pada semua orang. Jadi bila diturunkan kepada semua orang, nampaknya tidak ditujukan kepada orang yang tertentu ataupun yang berada dalam kelompok tertentu. Disebutnya inna fi dzalika la ayatan liqaumin ya'qilun.
Kemudian ayat yang kedua, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ada baiknya juga. Ini ada baiknya. Baiknya manafi'u linnas. Wa ismuhuma, kesalahan kedua-duanya judi dan arak itu akbaru min nafi'ihima, lebih besar daripada manfaatnya. Kemudiannya ayat yang ketiga ditunjukkan kepada orang yang beriman, la taqrabus salata ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu hampiri salat. Wa antum sukara, sedangkan kamu mabuk. Wa antum ta'lamu hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Ayat ini menunjukkan kepada orang mukmin. Maknanya orang tidak mukmin, macam mana orang tidak mukmin? Jadi kalau baik bagi orang mukmin, mengapa tidak baik bagi orang kafir? Itu saja logiknya. Kalau baik untuk orang mukmin dan baik itunya datang daripada langit, maka itu baik juga bagi orang kafir. Kalau orang mukmin la taqrabu, jangan hampiri, lebih baik lagi bagi orang kafir. Sekurang-kurangnya minuman ini dia tidak ambil. Bila dia masuk Islam, aslam ta'ala ma aslafta min khair. Kamu masuk Islam mengikut apa yang kamu lakukan sebelum ini daripada kebajikan. Maknanya kamu kebajikan yang kamu lakukan sebelum daripada memeluk Islam, maka kekal. Yang baik itu baiklah, yang tak baiklah. Antaranya semayang waktu mabuk. Dah dibicarakan semalam. Ayat turun, qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Itu salah. Kalau dia siuman, dia sedarlah apa yang dia baca itu salah. Kemudiannya seterusnya satu lagi ayat yang terakhir turun. Maknanya sampai kepada peringkat ini pun ada lagi orang yang kita kata degil pun tidaklah degil. Orang yang dia fahami dengan cara yang dia faham. Dia fahamnya, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Ayat yang sebelum ni walaupun mengharamkan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, jangan kamu menghampiri salat sedangkan kamu mabuk. Tapi ayatnya tidak mengatakan fajtanibuhu. Fajtanibuhu maknanya jauhilah. Jauh dengan jangan dekat lain. Jauhi, jangan dekat, maknanya jangan masuk dekat. La taqrabu. Perintah supaya menjauhinya tidak. Tapi ayat dalam surah Al-Maidah menyuruh supaya penagih-penagih arak ni jauhi. Orang yang jauhi arak ini macam mana dia keadaannya? Dia botol arak boleh tak simpan dalam rumah dia. Kerana kalau nampak botol arak, cak arak, dia akan pergi cari isinya di kedai. Dia tengok orang penagih rokok, dia tengok rokok dia biasa dia hisap. Jadi rokok pun, putih rokok pun jangan ada dalam rumah, kotak rokok pun jangan ada dalam rumah. Inilah maklumat yang diberi oleh Al-Quranul Karim. Bezanya fajtanibuhu la'allakum tuflihun dengan la taqrabus salah. Samalah dengan ayat la taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Dekat pun tak boleh, jangan kamu hampiri, tak boleh dekat. Dekat ni macam mana? Dekat ni barang yang datang, dia katanya barang yang datang, dia tidak pergi cari, barang tu datang, jadi dekatlah juga. Kalau dia pergi cari tu jauh, mungkin dia cari hak jauh. Tapi kalau datang dengan dia tak cari, ini lain bezanya. Dia tak cari yang ni, dia datang lepas rezeki, dia katanya pun tak boleh juga. Fajtanibuhu, jauhilah dia. Kita tengok kepada bawah ni tu, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahawa minum arak, judi, memuja berhala-berhala dan beramal dan meramal nasib ni nombor ramalan dia tulis kedai-kedai tu menjual nombor-nombor ramalan pun di sini namanya azlam, berhala dan meramal nasib.
dengan azlam. Azlam ni batang-batang kayu, batang kayu. Adalah amalan-amalan kotor dan perbuatan syaitan. Kerana itu hendaklah kamu semua jauhi supaya kamu beroleh kemenangan, la'allakum tuflihun. Jadi di sini pula ni ayat yang akhir sekali tentang haraman arak, ayat yang keempat, empat tahap, sehingga empat tahap barulah orang Islam, sebahagian besar orang mukmin berhenti daripada mengambil arak. Namun begitu ada lagi, saya sebutnya semalam, Qudamah ibni Maz'un. Qudamah ibni Maz'un ini dia minum arak walaupun ayat yang keempat dah turun. Sebabnya katanya dia orang yang beriman. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu. Maka Qudamah bin Maz'un faham bahawa ayat itu menyatakan dikecualikan orang yang beriman dan beramal salih. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun, tak ada dosa fi ma ta'imu, pada apa yang mereka makan, pada apa yang mereka minum. Idza mattaqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu kes itu dibawa kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjadi khalifah pada ketika itu. Sayyidina Umar kata, akhta'ta, kamu telah salah, kamu baca ayat ini sebagai hujah. Tapi bagaimanapun dia ada hujah lah. Cumanya dia salah ni, ada perkara yang sepatutnya dia membaca dan mengambil hukum itu selepas daripada dia menyadari bahawa dirinya tahu ataupun tak tahu syarat-syarat ijtihad. Dia ijtihad tapi pada masa sama dia tidak mengetahui peraturan untuk berijtihad. Jadi ayat ini, ayat ya ayyuhallazina amanu innamal khamru, ayat ini diturunkan mengenai peristiwa iaitu Itban ibni Malik. Itban ibni Malik saya sebut tadinya ni Qudamah bin Maz'un. Qudamah bin Maz'un ini orang yang kedua. Ini orang yang pertama. Itban bin Malik mengadakan jamuan dan menjemput sahabat-sahabat semuanya, termasuk Panglima Sa'ad ibn Abi Waqqas. Itban telah menghidangkan jamuan dan menjemput sahabat-sahabatnya, termasuk Panglima Sa'ad bin Abu Waqqas. Itban telah menghidangkan kepala unta panggang dan arak untuk mereka lalu mereka pun makan dan minum sehingga setengah mereka mabuk, dan mulalah mereka bermegah-megah dengan menonjolkan keturunan masing-masing. Ini dia perangai orang Arab lah, bila dia berasa dia bermegah dengan kedudukan dia berbanding dengan orang lain, dia bermegahlah dengan keturunan dia, nasab dia. Itu yang dia jadi alasannya tok nenek dia orang yang berada, orang kaya dan sebagainya. Dia bermegah-megah. Bila dia bermegah ni, selepas daripada dia mabuk. Siapa dia mabuknya? Itban. Selepas dia buat jamuan untuk orang ramai, sahabat-sahabat dia, maka dia bermegah-megahlah dengan diri dia. Tiba-tiba Sa'ad ibn Abi Waqqas tampil membaca sajak-sajak
yang memuji-muji kebesaran kaumnya dan menjatuhkan maruah orang-orang Ansar, dan menyebabkan seorang daripada mereka mengamuk, lalu dia memukul Sa'ad dengan tulang rahang unta, hingga dia menyedari, hingga dia tercedera. Menyedari macam mana? Hingga dia tercedera. Sa'ad terus menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu kepada baginda perbuatan orang Ansar itu. Kebetulan pada masa itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada bersama, lalu beliau pun berkata, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jelaskan kepada kami dengan penjelasan yang memuaskan, syafi'ah, memuaskan, mengenai hukum Arab. Ini dia latar belakang Itban, mengapa dia menonjolkan keluarga dia, kerana dia mabuk. Jadi kebetulan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas juga turut sama dalam majlis kenduri arak yang disediakan oleh Itban bin Malik. Kemudian dalam majlis itu ada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab dia diminta baca doa lah barangkalinya, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a. Minta Tuhan tunjuk hukum arak ini dengan jelas dan memuaskan. Ini dia doa ini, doa kenduri. Selepas daripada doa ini, turunlah ayat yang kita baca di ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Rijsun maknanya najis daripada amalan syaitan, oleh itu jauhilah arak. Jadi jangan ambil sama sekali selepas ini. Dapatlah dia hukumnya. Hukum apa? Hukum minum arak. Kita pun dah sampai pukul 7 dah, berhenti kat tu lah dulu. Hari ni pun tak nampak molek, sekadar pun tak nampak dah. Hari ni lagi tak nampak. Dan kita baca doa sikit. Tapi doa ni tidak nak baca Allahumma bayyin lana, sebab tak ada orang minum arak. Sebab kita dah, kalau tak ada kita baca doa ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Walhamdulillahi rabbil alamin.